Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 9 Mei 2023 bersama saya, Pia Nadia. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar hari ini mengesahkan 5 pegawainya telah dipecat berhubung skandal rasuah dan salah guna kuasa baru-baru ini yang turut menyaksikan 2 daripada mereka ditahan. Bercakap kepada media hari ini, Sivakumar berkata tindakan berkenaan dilakukan bagi memastikan kementerian dapat berfungsi dengan baik. Pembuangan 5 pekerja. Itu memang adalah untuk kerana kita pastikan bahawa kementerian dapat berfungsi dengan lancar dengan baik. Arahan YB atau arahan PMO. Arahan YB itu adalah isu yang lain. Hari ini kita akan bincangkan. Sivakumar yang merupakan ahli Parlimen DAP Batu Gajah bagaimanapun tidak mengulas lanjut apabila diminta menghuraikannya. Sivakumar juga tidak menjawab soalan mengenai siapa sebenarnya yang mengarahkan penamatan kontrak pegawai tersebut. Minggu lalu, Malaysia Kini melaporkan bahawa 5 pegawai Menteri Sumber Manusia itu ditamatkan perkhidmatan berkuat kuasa serta-merta. Menurut sumber di Jabatan Perdana Menteri, seorang lagi ditukarkan ke Jabatan Perkhidmatan Awam. SPRM April lalu menyerbu pejabat kementerian itu di Putrajaya dan menahan seorang pegawai kanan Sivakumar. SPRM turut menahan setiausaha sulit Sivakumar berhubung siasatan rasuah dan ditahan reman selama 4 hari bagi membantu siasatan. Selain itu, seorang ahli perniagaan dari Ipoh turut ditahan dalam siasatan yang dikatakan melibatkan rasuah bernilai 97 juta ringgit. Menteri Pengangkutan Anthony Loke memandang serius dakwaan agensi di Kementerian Pengangkutan tidak mengendahkan laporan salah laku membabitkan kaki tangannya. Loke berkata dia harus berlaku adil terhadap individu yang dinyatakan dalam laporan salah laku tersebut dan mahu bertemu Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki bagi mendapatkan perincian lanjut. Jadi saya memandang serius apa yang dinyatakan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM. Saya tak ada maklumat sebab ini melalui laporan media. Namun begitu, oleh sebab beliau ada menyebut berkenaan dengan agensi dan jabatan di bawah Kementerian Pengangkutan, maka saya akan mengambil langkah proaktif. Saya akan memohon temu janji dengan KP SPRM untuk bertemu dengan beliau untuk mendapatkan laporan lanjut, dan saya akan memberikan kerjasama sepenuhnya. Dan saya akan mengarahkan di peringkat kementerian, KSU dan juga semua ketua jabatan untuk memberikan kerjasama yang sepenuhnya dan mengambil tindakan sekiranya apa-apa laporan yang telah diberikan itu mempunyai bukti yang kukuh, asas yang kukuh. Kalau itu melibatkan tata kelola ataupun salah laku dari segi tabik urus, apa yang disebut oleh KPI SPRM bukan yang melibatkan kes jenayah. Kalau kes jenayah itu dia tak payah merujuk kepada kementerian ataupun jabatan, akan diambil tindakan pendakwaan secara terus. Tetapi kalau yang melibatkan salah laku ataupun melibatkan tata tertib dan disiplin dan sebagainya, saya nak tahu senarai satu persatu kes mana yang melibatkan pegawai mana, yang melibatkan kes apa. Itu yang penting. Terdahulu, Azam dilaporkan berkata SPRM masih menunggu tindakan susulan agensi kerajaan berhubung lebih 500 laporan salah laku yang sebahagiannya dikemukakan 12 tahun lalu. New Straits Times melaporkan kebanyakan laporan itu membabitkan polis, diikuti JPJ dan SPRM juga ada mengesyorkan tindakan diambil. Azam dilaporkan berkata, SPRM biasanya akan mengemukakan laporan kepada Ketua Jabatan Agensi Kerajaan jika menemui unsur salah laku. Dalam perkembangan yang lain, Presiden PAS Abdul Hadi Awang sekali lagi mengajak orang Melayu menyertai perpaduan yang diusahakannya agar bangsa berkenaan dapat diselamatkan. Dalam satu hantaran di media sosialnya, Hadi berkata ketika ini orang Melayu sedang ditipu secara terang-terangan akibat sikap masing-masing yang lalai serta jahil. Tambah ahli Parlimen Marang itu, orang Melayu menjadi mangsa dalam langkah politik negara selain menghadapi masalah rasuah, runtuhan moral dan lain-lain, termasuk perpecahan dalam hal cabang agama serta perebutan harta.
Hadi yang pernah dilantik sebagai duta khas bertaraf menteri dalam kerajaan sebelum ini menegaskan orang Melayu tidak boleh membiarkan kuasa politik yang masih ada terlepas kerana jahil dan leka. Justru, Hadi menggesa mengukuhkan perpaduan bangsa Melayu seperti mencontohi langkah yang didakwanya dilakukan Nabi Muhammad SAW dahulu yang memulakan dengan perpaduan bangsa Arab. Gesaan Hadi dan PAS ke arah perpaduan berteraskan Melayu bukanlah baru. Ia semakin ketara dibuat parti itu selepas berakhirnya PRU ke-14 pada 2018 dan menyaksikan PAS bekerjasama dengan UMNO melalui Muafakat Nasional. Keputusan PRU ke-15 tahun lalu menyaksikan PAS tercicir daripada kuasa sebagai kerajaan pusat. Sebagai pembangkang, Hadi antara pemimpin utama pembangkang paling awal membayangkan bakal berlaku perubahan kerajaan di luar pilihan raya. Terbaru, PAS mengadakan kerjasama secara rasmi memberikan sokongan kepada inisiatif Proklamasi Orang Melayu yang diterajui bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Inisiatif tersebut disebut mereka sebagai mahu menyatukan semua orang Melayu tanpa mengira parti. Bagaimanapun setakat ini, Bersatu yang menjadi rakan PAS dalam PN belum menyatakan sokongan mereka kecuali melalui beberapa pemimpin parti terbabit atas kapasiti peribadi. Kita ke berita seterusnya. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Dr. Mahathir Mohamad terus bertelagah dan bertikam lidah berhubung isu aset masing-masing di sebalik kes itu kini di mahkamah. Kali ini, giliran Mahathir pula meminta Anwar mengisytiharkan kekayaannya semasa menjadi timbalan Perdana Menteri dari 1993 hingga 1998 dengan mendakwa Anwar adalah antara pemimpin terdahulu yang dituduh mengamalkan kronisma. Mahathir mengulas gesaan Anwar yang mengulangi cabaran kepadanya supaya mendedahkan semua harta peribadi dan aset milik keluarganya. Dalam satu hantaran di Facebooknya, Mahathir menggesa Anwar mendedah kekayaan ketika menjadi timbalan Perdana Menteri seperti yang dituntutnya ketika ini dan membantu rakyat menggunakan duit sendiri dan bukannya duit kerajaan. Memandangkan Anwar mendakwa mempunyai maklumat tentang berbilion yang disapu oleh dirinya dan keluarganya, Mahathir berkata tidak perlu baginya untuk membuat pengisytiharan awam. Mengulas lanjut, Mahathir mencabar Anwar mendedahkan bukti yang ada padanya supaya pengisytiharan kekayaannya diketahui oleh seluruh dunia. Bekas ahli Parlimen Langkawi itu sebelum ini memfailkan saman berjumlah RM150 juta terhadap Anwar berhubung dakwaan bahawa dia mengumpul kekayaan peribadi ketika berkuasa. Sebelum pilihan raya umum lalu, Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan mengisytiharkan aset bersih sebanyak RM11.18 juta dalam bentuk aset tunai dan hartanah. Mahathir dan Anwar telah terlibat dalam perbalahan sengit yang menjangkau lebih 2 dekad sejak bekas Perdana Menteri itu memecat timbalannya pada 1998. Bagaimanapun mereka berdamai seketika dan berganding bahu pada pilihan raya umum 2018 untuk menumbangkan Perdana Menteri ketika itu, Najib Razak. Sementara itu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menangguhkan perbicaraan rasuah YMDB Najib Razak yang membabitkan RM2.28 bilion kerana bekas Perdana Menteri itu mengalami cirit-birit. Pegawai Perubatan Penjara Kajang Dr. Muhammad Hafiz Muhammad Hosni memberitahu Mahkamah petang ini bahawa HKL telah mengeluarkan cuti sakit 2 hari untuk Najib. Hafiz yang dipanggil untuk memberi penjelasan kepada Hakim Perbicaraan Colin Lawrence Sequeira berkata seorang penolong pegawai perubatan di penjara itu memaklumkan bahawa Najib mengalami sakit perut dan cirit-birit sejak semalam. Hafiz berkata dia kemudian merujuk Najib supaya ke HKL dan tertuduh dibawa ke hospital itu antara jam 9.30 pagi dan 10 pagi tadi. Menjawab soalan Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib, pegawai perubatan itu berkata Najib kelihatan penat, lesu dan kekurangan air. Hafiz ketika menjawab soalan peguam bela utama Muhammad Syafi Abdullah berkata dia perlu merujuk Najib ke HKL supaya tertuduh mendapat akses kepada rawatan lebih rapi daripada pakar di sana. Sequeira kemudian menangguhkan perbicaraan dan mengarahkan prosiding disambung semula pada Khamis. Najib berdepan 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram yang membabitkan RM2.28 bilion daripada 1MDB.
Dalam perkembangan yang lain, satu keping gambar memperlihat Perdana Menteri Anwar Ibrahim memeluk sambil mencium isterinya Wan Azizah Wan Ismail menyentuh hati ramai orang. Gambar yang dikongsi Anwar itu diambil ketika pasangan tersebut hadir ke tayangan perdana filem Anwar The Untold Story yang diadakan malam semalam. Satu keping gambar memperlihat Perdana Menteri Anwar Ibrahim memeluk sambil mencium isterinya Wan Azizah Wan Ismail menyentuh hati ramai orang. Gambar yang dikongsi Anwar itu diambil ketika pasangan tersebut hadir ke tayangan perdana filem Anwar The Untold Story yang diadakan malam semalam. Dalam satu hantaran di Facebooknya, Anwar berkongsi gambar tersebut bersama caption ringkas yang bertulis, "Kasih dan kekuatan seorang isteri dan ibu menyemarak obor perjuangan." Melihat di ruang komen, mendapati rata-rata pengguna tersentuh hati melihat kasih sayang yang ditunjukkan oleh Anwar terhadap isterinya. Pelbagai komen turut memuji perjuangan dan ketabahan Wan Azizah dalam mengharungi kehidupan yang penuh berwarna-warni. Terdapat juga komen yang cukup tersentuh melihat kemesraan pasangan tersebut yang dipetik sebagai susah senang bersama. Sebelum itu, filem yang menterjemah kisah perjalanan politik ahli Parlimen Tambun itu berjudul Anwar The Untold Story ditayangkan kepada tetamu jemputan. Filem arahan pengarah dari Indonesia, Viva Westi, yang dibintangi pelakon tempatan Farid Kamil Zahari yang memegang watak sebagai Anwar dan aktris terkenal Indonesia, Acha Septriasa sebagai Wan Azizah. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.